Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzair Haris. Welcome to my channel. Ini Hus akan menceritakan beberapa tempat yang sangat seram di Malaysia. Tetapi tempat yang Hus akan ceritakan ini jarang didengari orang lain. Selalunya bila orang cakap tempat yang seram di Malaysia, dia akan cakap Karak, Highland Tower, Villa Nabila ataupun Kelly Castle. Banyak-banyak tempat dekat Malaysia ni, itu yang kita selalu dengar. Tapi kali ni Hus akan menceritakan tempat yang jarang orang cerita. Let's get it. Sebelum tu, jangan komen pasal Hus punya pakaian, sebab nak cerita kisah seram kan. Jadi pakaian kena macam ni, gitu. Tapi tak apa, abaikan pasal Hus punya pakaian. Pakaian ni baju Melayu yang dijahit sendiri. Bukan Hus jahit, orang dah jahit. Kisah yang pertama, Banglo Terbiar. Banglo Terbiar ini terletak di Tanjung Malim, Perak. Jadi banglo ini terletak di belakang kedai. Kedai itu bernama Kedai Karim, ataupun kalau penduduk Tanjung Malim ataupun pelajar UPSI mungkin familiar dengan Kedai Karim ni. Jadi mereka tahulah ada banglo dekat belakang, Banglo Terbiar dekat belakang kedai ini. Jadi kalau korang boleh nampak, banglo itu dah usang, banyak rumput dan juga pokok-pokok di sekeliling banglo itu. Jadi kisah yang nak diceritakan ini berkaitan dengan apa yang berlaku dekat banglo itu ataupun situasi dekat situ. Pertama, banglo ni dia orang cakap dan selalunya pelajar-pelajar UPSI ataupun orang yang berdekatan situ akan berjumpa dengan seorang budak kecil. Budak kecil ni dia akan meminta duit. Dia akan meminta duit RM RM1 selalunya. Dia akan minta duit RM1, dan apabila orang tu memberi, siapa-siapa yang beri duit RM1 tu, selepas dia ambil duit tu, dia akan lari masuk ke dalam banglo yang terbiar tu. Sampai sekarang orang tahu budak tu anak siapa, budak tu wujud ke tak dekat tempat tu, dan budak tu sangat misteri. Setiap kali dia akan ambil duit, dia akan lari masuk dalam banglo terbiar itu. Kalau korang nak tahu keadaan banglo kawasan itu, korang boleh pergi ke YouTube channel Faizal Rozi. Kerana Faizal Rozi, dia telah membuat dia dengan kawan-kawan dia telah masuk dalam rumah banglo itu untuk rekodkan keadaan dalam rumah tu lah. Jiran-jiran yang berada dekat dengan situ pernah cakap, waktu malam diorang akan dengar orang berjalan atau berlari atas bumbung rumah itu. Bunyi keadaan retak, bumbung retak. Kalau ikut logik, siapa yang nak berjalan atas bumbung, dan bumbung pula bumbung rumah banglo yang telah terbiar lama. Selain pada itu, pernah satu orang ni, dia pernah waktu malam dia nampak ada satu lembaga berbaju putih, rambut panjang seperti Pontianak, sedang bertenggek dekat atas bumbung rumah tu sambil melihat dia berjalan sepanjang jalan, kerana rumah banglo itu dekat dengan jalan besar. Tengok macam tu sepanjang waktu lalu. Rumah banglo itu juga dikatakan terhijab, kerana rumah itu pada waktu siang sukar dilihat. Kadang-kadang orang tak perasan pun ada rumah banglo terbiar kat situ. Orang hanya nampak Kedai Karim itu, dan belakang dia macam semak samun, tak nampak apa rumah. Tetapi rumah itu pada waktu malam kelihatan sangat jelas, walaupun tanpa cahaya. Walaupun kadang-kadang bukan waktu bulan mengambang, tak ada cahaya, tetapi rumah tu jelas kelihatan. Itu yang seramnya rumah tu. Tempat kedua yang Hus akan cerita adalah Jalan Temoyong Langkawi. Hus akan menceritakan jalan ini dengan apa yang terjadi dekat Hus. Sebelum tu, Hus akan cakap Jalan Temoyong ni mesti sangat familiar dengan orang-orang Langkawi, kerana jalan ni sangat famous kat sana. Jalan Temoyong ni antara kita nak pergi daripada pantai daripada Cenang ke Kuah. Jadi
Jalan ni sangat misteri dan sangat gelap. Jalan ni agak bersimpang siur dan kita akan lalu sebelah dengan laut ataupun pantai, persiaran pantai. Jadi kisah ni berlaku waktu Hus pergi Langkawi, waktu bulan 2 hari tu. Hus pergi dengan kawan-kawan Hus sebelum PKP. Kami pergi 9 orang. Jadi 9 orang, kami ada 2 kereta sewa. Satu kereta tu 5 orang, satu kereta 4 orang. Hus naik kereta 4 orang ni dengan Zikri ataupun yang drive kereta, Ana yang dekat depan sebelah driver sebab dia akan membaca Waze. Hus dekat belakang dengan lagi seorang, Naili dekat sebelah Hus, kat belakang kami 2. Okey, kisah ni waktu kami pergi Chenang waktu malam dah. Waktu kami pergi tu bukan waktu percutian, maknanya bukan waktu cuti sekolah, maknanya tak ramai lah. Tapi dekat Chenang best juga waktu malam-malam kami pergi, ada macam orang buat pertunjukan api lah dan sebagainya. Kami pergi minum-minum. Jadi kami duduk lepak kat tepi pantai tu macam bestnya, kena angin. Sampai lewat malam, sampai dah pukul 1 kalau tak salah. Lepas tu kami nak balik ke kami punya hotel. Tetapi hotel kami dekat Kuah. Bila hotel kami kat Kuah, daripada Chenang nak ke Kuah lebih kurang 20 minit kot, lebih kurang 20 minit. Jadi yang drive tu Zikri. Kami tak familiar dengan jalan kat sana, jadi kami guna Waze 100%. Maknanya apa yang Waze tu cakap kami ikut je lah. Kami Waze kami punya hotel daripada Chenang balik ke hotel. Jadi Waze ni yang bijak pandai ni, dia bagi jalan Temoyong inilah, jalan yang gelap ini. Dan waktu tu dah lebih 12:30 malam. Tapi kami tak tahu, kami ikut je lah, kami tak tahu kisahnya kan. Tengah macam biasa masuk jalan tu, Ana dekat depan tolong tengok Waze, si Zikri drive tengok fokus, Hus kat belakang dengan Naili macam sambil sembang-sembang sambil tengok phone. Okey. Tengah-tengah sembang kan, jalan tu waktu tu kami seorang je. Kereta yang lagi satu ni, dia orang yang drive tu kawan Hus yang nama Izani. Maybe dia tahu jalan, so dia macam dia tak pakai Waze, so dia ikut jalan lain. Dia ikut jalan lain untuk balik ke Kuah, hotel kami kat Kuah. So kami waktu tu kereta kami saja, kami satu biji kereta je, kami 4 orang yang ikut jalan tu. Memang gelap. Hus cakap Zikri buka lampu tinggi kan, lampu high beam, supaya kita nampak apa kat depan, sebab jalan dia macam ni. Lepas tu tak apalah Zikri tengah ni, tapi sama-sama waktu tu kami macam tak nak pergi rasa takut. Kami macam sembang-sembang lah, Hus dengan Naili kat belakang tengah sembang-sembang. Tiba-tiba kan, memang jalan tu waktu tu sangatlah meremang, gelap. Ana tengah baca Waze sambil tengok depan. Tiba-tiba tengah-tengah drive kan, 4 orang diam. Tiba-tiba je semua diam. Naili tengah tunduk tengok phone. Hus tengok dekat depan. Hus macam tengok depan, Ana pun semua tengok depan. Tiba-tiba kan, ada satu lembaga berbaju putih macam terbang macam tu, laju gila depan kereta kami. Dan kisahnya kami semua nampak, bukan Hus seorang. Hus macam sudah apa benda ni, dalam hati je lah kan, tu diam je. Tapi elok je benda tu lintas. Yang si Ana ni yang kat depan ni, dia pusing belakang, dia tanya, hampa nampak tak? Dia cakap macam tu, dia pergi tegur. Dia cakap, hampa nampak tak? Hus dalam hati, ya Allah, kenapa lah Ana dia pergi tegur kan, nak diam je. So tapi Hus tak cakap apa, diam je. Si Naili kat belakang dia tengah tunduk tengok phone, so dia tak tahu apa yang berlaku. Yang nampak kami 3 orang je. Yang Zikri ni dia teruskan drive, tak cakap apa-apa. Tapi actually dia 3 orang waktu tu tengah takut, kecuali si Naili ni sebab dia tak nampak. Semua diam, tak cakap apa. Balik hotel pun diam, tak cakap, tak nak cerita pasal ni. Kisah ni kami cerita balik apabila kami dah balik daripada Langkawi, dah kami balik ke Tanjung Malim, dah balik ke UPSI dah time tu. Tu baru kami cerita balik, oh sebenarnya semua kami nampak, tapi semua diam, takut nak tegur sebab tiba-tiba dia melintas teman kereta. Seram. Jalan Temoyong ni ada satu gerai ni dia masak sangat sedap. Kedai ni meriah macam kedai tom yum biasa kan. Lepas tu satu geng lebih kurang 4 orang kot, dia orang pergi makan kat kedai tu. Sedap. Lepas tu waktu makan-makan, betul dia cakap kan, kedai tu murah gila. Lepas tu waktu dia pergi bayar, dia bagi duit 50. Orang kedai tu bagi balance banyak. Maknanya macam dia orang makan 4 orang banyak pun 50, yang dia orang bagi 50 tu mesti dapat banyak balance. Maknanya harga dia murah je lah. Tak boleh orang balik. Esok tu orang lalu pergi jalan Temoyong ni, rupanya kedai yang dia orang makan tu tak wujud pun. Tak ada kedai pun situ. Lepas tu yang lelaki dia macam dia nak check balik kan, duit yang kedai tu bagi kan, dia buka-buka kan, dalam dompet dia ada
daun sahaja, daun kering, bukannya duit. Maknanya kedai ni makan dekat Jalan Temoyong tu tak wujud pun. Kisah yang terakhir ni, kisah yang host akan ceritakan yang sangatlah seram bagi host lah, sebab host akan ceritakan pasal Hospital Sultanah Bahiyah. Hospital Sultanah Bahiyah ni sangatlah dekat dengan rumah host. Kalau korang dengar apa, sekarang ni banyak kes kluster telaga. Kluster telaga tu dekat dengan hospital yang host akan ceritakan lah. Tapi host bukan nak cerita pasal COVID, host nak cerita pasal kisah-kisah yang berlaku kat situ. Kisah yang pertama, seorang doktor, doktor pelatih, tak ada doktor pelatih, doktor yang baru masuk hospital tu, muda lagi. Dia macam dia kena round ward waktu malam. Waktu tu dalam pukul 2 malam lah. Waktu doktor kadang-kadang pukul 2, 3, 4 pagi pun datang check patient kan. Dia kena pergi check katil ni. Dia tanya, okay, dah makan ubat untuk malam ke apa semua. Dia macam kejap ke sini, kejap ke sana. Tapi ada satu patient ni, nenek tua, dekat depan counter nurse, dekat nurse punya counter tu ada satu patient katil 16 yang duduk depan kaunter nurse. Bila doktor ni kesana ke sini, nenek ni macam kesian lah tengok doktor ni macam busy dia panggil lah. Doktor datang sat, tapi nenek ni seorang-seorang je. Dia tua dah. Doktor ni pun datang, doktor muda kan, doktor datang. Ya, kenapa nek? Tanya cakap macam tu lah. Nenek cakap, kesian tengok doktor busy kan. Bukan taklah dia cakap busy, cakap kesian tengok doktor penat kan, macam tu. Ambil dah makan lah, tak kira doktor pensan. Nenek tu hulur buat apple hijau tau. Maybe apple hijau tu doktor tu fikir macam, maybe orang yang datang melawat bagi dia macam, oh okey, terima kasih nek. Lepas tu doktor tu ambil lah, cakap terima kasih, ambil tapi sambung buat kerja dia. Doktor tu macam dia tengah gigit, dia gigit satu apple tu, dia gigit. Lepas tu ada patient lain panggil. Dia baru gigit satu tau, gigit sekali je. Lepas tu ada patient lain panggil. Okay, dia pun pergi kalap-kalap. So dia masukkan apple yang dia dah gigit sikit tu dalam dia punya lab coat, dalam dia punya pocket lab coat tu kan. Dia masukkan dalam pocket tu, dia pergi settlekan patient tu. Lepas tu dah esok dah siang harinya. Dia nak balik. Jadi waktu dia nak balik tu, macam dah habis shift kan, dia nak balik. Lepas tu dia teringat, dia nak pergi cakap kat nenek tu lah, thank you atau terima kasih bagi kat apple sebelum dia balik kan. Lepas tu dia pergi kat katil 16 tu, tengok katil tu kosong. Lepas tu dia tanya nurse ni kat kaunter tu, mana patient katil 16? Rupanya nurse tu cakap, patient katil 16 tu dah meninggal petang semalam. Maknanya patient tu dah meninggal petang semalam. Lepas tu maknanya apple yang dia dapat tu daripada patient yang dah mati lah. Dia pun rasa macam, tak logik kan, dia cakap, tak logik lah. Semalam ada patient 16 ni bagi saya makanan. Lepas tu nurse tu terkejut. Doktor betul ke ni? Nurse tu fikir macam doktor ni mesti penat ke, maybe dia mimpi kot. Lepas tu dia macam, nurse tu tak percaya, dia nak tunjuk bukti tau dekat nurse tu. Ni saya, dia ambil poket dia nak ambil buah apple tu kan. Dia keluar, dia tunjuk kat nurse tu. Ni apa? Nurse tu terkejut. Doktor, apa ni doktor? Tahu tak apa yang dia keluarkan? Yang dia keluarkan tu adalah kumpalan rambut orang tua. Kumpalan rambut yang ada uban-uban warna putih, warna hitam. Yang dia tunjuk tu adalah kumpalan rambut, bukan buah apple. Ini kisah ustazah yang ajar host mengaji waktu kecil, waktu host sekolah rendah. Ustazah ni, dia orang kampung ni juga, orang kampung host juga. Suami dia sakit, so dia kena tunggu suami dia dekat ward lah. Jadi bila tunggu kat ward ni, bila kita tunggu orang sakit lah, selalunya lah orang yang sakit ni tidur je, biasa tidur kan. Cuma orang yang tunggu ni, dia macam tak boleh nak tidur. Dia cakap pukul 2, pukul 3 pun tak boleh tidur ke. Lepas tu kalau korang perasan, kalau kat hospital ni lah, tak tahu lah hospital lain macam mana. Setiap patient dia akan ada satu compartment ataupun macam ada langsir setiap ni kan, setiap patient untuk tutup, ada privacy lah kan. So langsir tu selalunya, langsir tu dia macam dekat bawah singkat sikit, lepas tu dekat atas pun ada ruang sikit dekat atas pada langsir tu. Jadi dia tengok macam pusing tak tidur. Dia bangun, dia tengok suami dia tidur elok, dia tak boleh tidur. Lepas tu dia tiba-tiba dia rasa macam seram, sejuk sangat, meremang-remang kan. Lepas tu dia tengok bawah, dia tengah baring kan, dia tengok bawah.
langsir tu tengok luar mana gelap. Selalunya nurse akan tutup lampu lah waktu malam, tak nak ganggu patient tidur. Memang tak ada apa pun kat bawah tu. Lepas tu dia macam dia baring, dia tengok atas kan. Dekat atas pada langsir tu, ni kan langsir kan, dia nampak ada tangan dengan mata merah tengah jenguk dia macam ni. Sepanjang dia tengah tidur tu rupanya. Sebab tu dia rasa seram. Lepas dia nampak tu, dia nak baca something, nak baca macam ayat kursi ke apa. Tiba-tiba dia sendiri macam tak ada nak baca, tergagap-gagap, terlupa. Padahal dia ustazah. Kisah seterusnya ni adalah kisah seorang lelaki. Seorang lelaki ni dia nak pergi, dia tunggu dia punya ayah dia sakit. Okey, ayah dia pula ni dulu pegawai macam, dia dapat first class lah bila masuk hospital. Bila masuk ward dia dapat second class kot. Second class ni bila tingkat second class, dia dekat atas tingkat 6. So dalam bilik ayah dia tu, bilik yang dia jaga ayah dia tu seorang je, dia duduk seorang je. Patient seorang je. Lepas tu bila ayah dia dah macam waktu malam, ada pukul 12, dia kerja esok. Jadi dia tak boleh nak tunggu ayah dia sampai pagi. So dia cakap kat ayah dia dah tidur kan, dia nak balik lah. Tapi ayah dia okey je, ayah dia still boleh macam izinkan dia balik lah. Lepas tu dia pun nak balik lah. Dia balik tu dalam pukul 12 lebih. Dia masuk lift pukul 12 malam kan. Dia masuk lift daripada tingkat 6 tu. Dia masuk kan, dia seorang-seorang je, dia masuk kan. Tiba-tiba kan, lift tu macam pintu dia tak nak tutup. Dia macam, apa ya, pintu lift tak nak tutup. So tiba-tiba bunyi macam bunyi macam lift penuh tau. Dia cakap, dia seorang aje. Betul, dia macam tekan, dia tutup juga. Tapi berjaya lah tutup. Okay, lepas tu bila lift tu dah tutup, dia nak turun lah. Dia turun ke ground floor, tekan G. Bila tekan G, dia tu turun tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3. Bila dekat tingkat 3 ni, tiba-tiba lift terbuka. Bila lift terbuka, dekat luar tu ada satu pasangan orang tua. Lebih kurang umur ke 60 tahun lah. Pasangan lelaki bini kan. Bila lift tu terbuka, pemuda ni macam nak ke belakang lah sikit, nak bagi orang tua tu, dua orang pasangan tu masuk. Tapi makcik yang si isteri tu cakap apa tahu dekat suami dia, kenapa malam-malam pun lift penuh kan? Dia terus meremang lelaki yang dalam lift ni. Dia terfikir, dia naik lift seorang-seorang, yang mana ada orang lain dalam lift tu pun. Tapi makcik tu cakap, kenapa malam-malam lift pun penuh kan? Lepas tu pintu tertutup, tinggal dia seorang dalam lift. Lift tu turun sampai ground floor. Tu kisah-kisah yang berlaku antara 3 tempat yang seram bagi host. Mereka yang pernah pergi ke Banglo, Tanjung Malim, ataupun Jalan Temoyong serta Hospital Tanah Bayah, boleh komen kat bawah apa yang korang pernah alami dekat 3 tempat yang host cerita ni. Adios.